Mutakhir ini baru berlakunya perniagaan logo capal. Letak di cap, letak di keychain, letak di apa lagi? Letak di kopiah, letak di baju. Jadi benda harga, kalau cap biasa tuan-tuan, dengan material macam tu, harga dia katalah RM100. Tapi kalau letak logo capal, dia akan jadi berapa tuan-tuan? Dia akan jadi RM200 mungkin, RM300 mungkin. Sebab telah bagi tahu kepada umat manusia, ini capal Nabi ni. Capal yang mana Nabi bawa sampai ke arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Mulia ni, kita kena tunjuk sayang kita pada Nabi. Bila kita letak capal atas kepala kita ni, seolah-olah kita ni adalah hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang diturunkan kepada umat manusia, dia adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu terjemahan dia. Tetapi ulama-ulama tafsir kata, dia adalah petunjuk bagi orang yang ingin menjadi orang bertakwa. Quran ni, Quran lah. Hadis yang sahih, hadis lah. Siapa yang nak ambil, siapa yang nak amal, siapa nak guna, dia akan dapat petunjuk. Siapa tak nak ambil, siapa tak nak guna, tak nak amal, dia tidak akan dapat petunjuk. Jadi tidak ada keperluan untuk mereka-reka hadis atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi satu ancaman yang begitu keras kepada orang mana berdusta atas nama Nabi. Nabi SAW kata, bukanlah berdusta di atas nama aku itu seperti berdusta di atas nama orang lain. Sesiapa yang mana berdusta di atas nama aku, maka hendaklah disediakan tempat duduknya di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab berdusta atas nama Nabi ni tuan-tuan, dia akan ubah agama. Dia akan ubah agama, tidak sebagaimana agama yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Dan banyaknya scam atas nama agama tuan-tuan. Ada orang scam berkaitan dengan kopi. Siapa yang mana dia kata dia mimpi jumpa Nabi, Nabi kata kalau minum kopi ni, selagi mana ada apa orang cakap, bau kopi yang dia minum tu, malaikat akan minta ampun, istighfar untuk dia dan seumpamanya. Banyak tuan-tuan. Ni antara sebab manusia cipta dan reka hadis sandar pada Nabi. Sebab Nabi satu orang besar tuan-tuan. Manusia ni disayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut nama Nabi, dia akan berusaha untuk buat. Tengok, capal ni, logo capal ni tuan-tuan, logo capal ni tidak dikenali pada zaman dahulu. Mutakhir ini baru berlakunya perniagaan logo capal. Letak di cap, letak di keychain, letak di apa lagi? Letak di kopiah, letak di baju. Jadi benda harga, kalau cap biasa tuan-tuan, dengan material macam tu, harga dia katalah RM100. Tapi kalau letak logo capal, dia akan jadi berapa tuan-tuan? Dia akan jadi RM200 mungkin, RM300 mungkin. Sebab telah bagi tahu kepada umat manusia, ini capal Nabi ni. Capal yang mana Nabi bawa sampai ke arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Mulia ni, kita kena tunjuk sayang kita pada Nabi. Bila kita letak capal atas kepala kita ni, seolah-olah kita ni adalah hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedia untuk ikut taat perintah Nabi SAW, untuk ikut cara hidup Nabi SAW. Sebab bila guna nama Nabi tuan-tuan, scammers ni dia berlaku dalam banyak benda. Makanan sunnah banyak scammers. Benda yang Nabi tak cakap pun dia cakap. Sebab apa? Antara tujuan dia adalah untuk lakukan barang jualan dia. Dan ada orang yang mana mereka-reka hadis Nabi SAW adalah untuk merosakkan nama Islam. Yang ini golongan zindik, kafir, orang yang mana sembunyikan kebencian dia kepada Islam dalam hati dia, dia akan reka-reka. Mungkin dia jadi macam Tok Syekh Sufi, kemudian dia buat hadis-hadis palsu, dia sebar-sebarkan sampai orang Islam dan orang bukan Islam bila tengok, agama apa ni? Ada orang macam tu tuan-tuan. Ada orang macam tu. Jadi tuan-tuan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia kalau dia jaga fitrah dia yang betul, bila dia dengar sesuatu cerita yang melibatkan urusan kehidupan dia seharian sahaja, dia akan tanya betul-betul. Betul tak? Mu dengar cerita daripada mana ni? Brim nak masuk. Dia pergi tanya orang tu, dia pergi tanya orang ni. Orang kata, Brim dah tutup lah, tak boleh lah. Tak, dia akan pergi tanya, betul ke tak dia dah tutup? Sebab benda tu melibatkan dunia dia. Dia akan cari orang yang mana dia boleh percayai untuk dia kata, okey lah, betul lah, Brim dah tutup. Takkan dia nak menipu? Betul tak? Jadi itu memang fitrah manusia. Tapi kenapa bila melibatkan agama, kita bermudah-mudah. Dan memang ramai manusia yang mana menipu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Terutama je di akhir zaman. Nabi SAW beritahu, hadis yang saya ulang banyak kali, akan berlaku pada hari akhir-akhir zaman nanti, dajjalun kadzabun. Dajjal, yang mana kerja mereka adalah untuk merosakkan manusia. Pendusta-pendusta. Mereka bawa kepada kamu hadis-hadis, ilmu-ilmu yang kamu tak pernah dengar, ulama kamu tak pernah dengar, ayah datuk nenek moyang kamu tak pernah dengar. Tujuan dia untuk apa? Tujuan dia adalah untuk merosakkan kita dan menyesatkan kita. Nabi bagi tahu, tuan-tuan. Sebab tu amat penting bila seseorang tu kata Nabi cakap untuk kita semak. Adakah betul Nabi cakap ataupun tidak? Semalam, tuan-tuan, saya balik semalam awal juga di bilik. Jadi saya ada seminar insya-Allah pada bulan 10 bawah universiti. Jadi saya tulis satu, dia panggil abstract artikel. Saya nak buat pembentangan berkaitan dengan kempen semak hadis antara tuntutan agama Islam dan juga dakwah Wahabi. Jadi orang kata bila kita tanya, hadis ni datang daripada mana, ustaz? Ni Wahabi ni tanya ni. Tanya hadis, tanya dalil ni. Duduk mana ni? Dia bukan Wahabi, tuan-tuan. Itu ialah pertanyaan orang berakal. Nampak tak? Pertanyaan orang berakal, pertanyaan orang yang sayang kepada agama dia. Orang yang tak bagi tanya, hadis ni datang daripada kitab mana? Sebab kalau dia jawab, sama ada dia betul ataupun dia tipu. Kalau berkali-kali dia jawab salah, berkali-kali dia tak boleh jawab, orang tak akan percaya pada dia. Manusia yang bodoh sahaja, tuan-tuan, dia akan biarkan hidung dia dicucuk untuk terima agama daripada orang yang tak boleh bagi tahu sumber agama dia daripada mana. Kita nak masuk syurga, tuan-tuan, syurga kita. Kalau nak masuk neraka pun batang tubuh kita. Takkanlah kita nak biarkan hidung kita ni dicucuk sebab orang. Mesti kita akan cari orang yang mana boleh tunjuk kita kepada Allah dan Rasul dengan cara yang betul, dengan sumber rujukan yang betul. Jadi kalau kita pergi tanya dia, ustaz, hadis ni dalam kitab mana saya nak balik semak lah. Dia kata tak boleh tanya. Tak sampai tahap kamu, darjat kamu untuk faham benda ni. Hak tu, tuan-tuan, kita tak payah. Manusia yang akal je cerdik, sehat, dia akan tinggalkan ustaz macam tu. Jadi itu dari sudut kesimpulan dia, fitrah manusia yang Allah buat dalam hati. Bila orang datang sampaikan cerita, kita akan cek. Apatah lagi apabila melibatkan hadis Nabi SAW. Bila Nabi bagi tahu orang akan berdusta atas nama dia, orang akan reka-reka atas nama dia untuk tujuan-tujuan yang tertentu, sebagaimana yang saya bagi tahu tadi, maka, tuan-tuan, menjadi kewajipan tanggungjawab kita untuk kita sedar dan faham tuntutan mengetahui kedudukan hadis. Nabi cakap ke Nabi tak cakap, Nabi buat, Nabi tak buat, adalah tuntutan agama. Tuntutan agama ke atas diri kita. Bukan semata-mata kita jumpa satu hadis dalam majalah Mastika, surat khabar, ataupun dengar dalam TV, baca di internet, Nabi kata kita pun sebar. Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Sebab Nabi kata, man haddatha bihadithin yura annahu kadhib, fahuwa ahadul kadhibain. Siapa yang mana dia meruayatkan, menyebarkan, kongsi satu-satu hadis yang mana dia tak pasti hadis tu okey ke tak okey, betul Nabi cakap ke Nabi tak cakap, maka dia termasuk di kalangan orang yang berdusta atas nama Nabi. Dan berdusta atas nama Nabi, tuan-tuan, apa dia punya kesan? Nabi SAW beritahu hendaklah dia sediakan tempat dia di dalam neraka Allah. Sebahagian ulama ada yang kata memang berdusta atas nama Nabi ni, kalau dia bertaubat Allah terima, insya-Allah taubat dia Allah terima. Tapi Allah SWT tidak benarkan kita untuk terima apa, tuan-tuan? Untuk terima riwayat-riwayat dia. Kalau dia datang sebut lepas dia taubat, Nabi cakap, tak boleh terima dah. Ulama tidak akan terima. Sekali terbukti berdusta atas nama Nabi SAW, dia tidak akan diterima riwayat daripada dia sampai bila-bila. Wallahu a'lam bissawab.